Dia ni suka cubit. Dia korek itu nampak tak betul aja cubit. Di Sembuang Perak. Dekat dengan rumah saya lah. Saya punya rumah pun Sembuang Perak. Saya berjalan pergi ke sekolah. Tak jauh lah. Dekat suku kilometer itu saja. Bila saya dihantar ke sekolah Inggeris, sekolah Government English School, yang sekarang ini dikenali sebagai Sultan Abdul Hamid College. Di situ saya cuma dapat duit poket 2 sen. Jadi saya ambil 2 sen tu, saya beli balun, dapat tiga balun. Jadi saya jual kepada penuntut 1 sen satu. Jadi saya untunglah 50%. Untung. Itulah saya menjaga masa itulah. Kemudian daripada itu saya juga biasa ada tepi jalan, ada barang-barang sikit jual tepi jalan. Ada tung, tak tung atas tanah. Itu lebih pada zaman Jepun lah. Sekolah Inggeris kalau penuntut semua terdiri daripada berbagai kaum. Dan kita di situ kita belajar semua dalam bahasa Inggeris lah. Jadi guru kebanyakannya Melayu, tapi ada Cina, ada India. Dan kita dengan kerana kebanyakan penuntut boleh bercakap Melayu, tapi kadang-kadang kita cubalah cakap Inggeris. Jadi lama-kelamaan kita bolehlah kuasai bahasa Inggeris. Tetapi iklim cukup menyeronokkanlah, berasa seronok pergi sekolah. Bila cuti pun, kalau lama sangat cuti, duk tunggu nak pergi sekolah. Cikgu saya ni nama ada 2-3 nama, tapi yang seorang tu anak dia dulu jadi direktor Kementerian Pelajaran, Murad. Adik dia seorang tu pun aktor. Bapa dia tu guru saya, Bapa Murad. Dia mengajar English, tapi dia ajar juga yang lain-lain, mathematics, arithmetic. Dia ni guru dulu. Dia tak pernah lupa dia guru. Jadi di rumah pun dia cuba nak ajak semua anak-anak dia. Jadi dia ni disiplin sikit lah. Balik rumah tu, bila dia balik kerja, kita semua lari pergi ke meja baca buku lah. Dan dia mengajar, terutamanya abang saya, dia ajar mathematics. Jadi saya duduk dengar itu, saya pun belajar sama. Jadi saya biasanya 2 tahun lebih cepat daripada orang lain, pasal dia ikut abang saya punya lesson. Jadi dia quite strict lah. Dia pasal suruh belajar, suruh baca, suruh buat kerja rumah ni apa semua, homework apa semua kita mesti buat lah. Takut ke dia? Ada yang baik macam kawan juga. Ada yang kadang-kadang strict. Ada seorang tu, Mr. Hassan. Dia ni suka cubit. Dia korek itu nampak tak betul aja cubit. Ada yang dulu kadang-kadang dia guna ruler tu, dia ni kena pukul lah. Tapi taklah kasar, tak kasar. Saya kemudian cukup baiklah dengan guru-guru ni. Yang cubit saya pun bila saya dah kerja, datang rumah di Langkawi, dia main duduk di rumah saya. Sekolah rendah di sekolah Melayu ni tak lama. Bila saya masuk dalam 2 tahun saja situ, lepas tu saya pergi sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris sampai perang.
terpaksa berhenti, masuk Peksa dah. Masuk Peksa junior. Lepas tu bila habis perang saya pergi balik sekolah. Saya ambil senior, Cambridge Senior Certificate. Saya lulus. Yang paling saya ingat dalam bidang dictation, dia baca dan kita tulis. Dalam bidang tu saya selalu dapat kelulusan tinggi lah, dapat nombor 1 dalam bidang tu. Tapi paling saya suka mathematics, kira-kira ni. Yalah, ini keadaan ini mencabar. Kita tak boleh buat seperti dulu. The old normal tu tak ada. This is the new normal. Jadi kita kena berjaga-jagalah. Walaupun kita boleh mengajar macam biasa, tapi kalau boleh tu kita mengajar guna juga untuk rekod dengan kalau ada komputer, kalau ada telefon, rekod yang tu balik boleh ulang lagi. Tetapi dalam sekolah tu kita tak boleh duduk dekat lah, dan kita tak boleh main macam biasa lah. Itu kita kena kawal diri sikit lah. Jadi guru mesti lebih strict sikit. Tak boleh biar anak ni, murid ni, terutama yang muda-muda ni, buat apa saja, itu tak boleh lah. Jadi ada sekatan, dan games pun, sports pun kurang. Satunya ialah mengawal diri, iaitu disiplin. Jangan kita ikut suka hati je buat tanpa mengira benda itu baik ataupun buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ingat bahawa tugas kita di sekolah ialah untuk menguasai ilmu. Ini kita laku dengan cara membaca dan menulis dan sebagainya. Saya punya pengalaman ialah kalau kita buat apa-apa sesuatu berkali-kali, maka kita akan kuasai ilmu itu. Jadi kalau nak baca pun, baca satu buku bukan sekali, 2 kali, tetapi mungkin 5-6 kali. Dan yang ketiganya ialah kita hormat guru. Kerana dia yang menyampaikan ilmu kepada kita, membentuk kita supaya jadi manusia yang baik dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat di zaman saya, jauh begitu lama dulu saya di sekolah, bagaimana guru-guru saya memberi didikan yang cukup baik kepada saya. Jadi saya amat menghargai guru. Tanpa guru, kita sukar untuk dapat ilmu. Jadi guru mempunyai peranan yang besar untuk menyemaikan dengan ilmu-ilmu dan juga membentuk pribadi kita. Jadi kita dalam sekolah kita belajar supaya kita berdisiplin, kawal diri, jangan buat benda-benda yang tak baik. Ini semua saya belajar di sekolah daripada guru-guru. Jadi saya sampai sekarang ini pun saya bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru, dan saya yakin guru yang ada sekarang pun begitu juga, tentulah akan mempunyai tanggungjawab untuk menyemaikan ilmu dan cara hidup, kehidupan yang baik di kalangan anak-anak kita. Bagi saya yang mempunyai anak dan juga cucu, termasuk juga cicit tapi sekolah lagi, saya ucap terima kasih kepada semua guru-guru yang terlibat dengan mengajar anak saya, cucu saya, tetapi juga yang terlibat dengan memberi ilmu pelajaran kepada semua rakyat negara kita ini di masa mereka masih
di bangku sekolah. Sekian.